Selamat datang ke satu lagi episod. Tajuk hari ini adalah, adakah mesyuarat Parlimen pada 18 Mei berdasarkan kepada undang-undang ataupun sah di sisi undang-undang? Jawapannya pada pendapat saya, tidak. Nama saya GK Ganesan dan ini adalah GKTV. Kita terus ke perkara yang amat penting. Kita adalah sebuah negara demokrasi yang mana rakyat memilih pemimpin-pemimpinnya. Apabila satu orang pemimpin dipilih, beliau berhadapan dengan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda, minta kebenaran menjadi Perdana Menteri, dan apabila kebenaran diberi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan memilih satu senarai menteri-menteri kabinet yang mana akan diluluskan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Lepas tu akan wujud satu kabinet yang akan menjadi kerajaan negara. Masalah dengan keadaan sekarang adalah Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin telah diisytiharkan dan menjadi Perdana Menteri pada 1 hari bulan Mac, dan dari masa itu sehingga hari ini kekebalan beliau, kekuatan beliau belum diuji. Dahulu ada satu tarikh iaitu 8 hari bulan Mac yang mana mesyuarat Parlimen telah ditunda dan ditolak kepada tarikh 18 Mei. Dalam masa itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bernasib baik kerana pada masa ini negara telah mengalami coronavirus. Jadi pengumuman telah dibuat pada 16 hari bulan Mac dan pada 18 hari bulan Mac PKP telah diterbitkan. Jadi sekarang tiba masa untuk memuji kekuatan beliau, dan apa yang dicadangkan adalah bahawa apabila pada 18 hari bulan Mei Parlimen bersidang, sekali lagi dikatakan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda akan bertitah, dan selepas titah daripada Seri Paduka Baginda akan ditunda ke 1 hari kemudian. Adakah ini betul? Pada pendapat saya ini adalah salah kerana ada banyak undang-undang, tak payahlah kita satu persatu, tak ada masa kita suntuk. Yang pertama ada apa yang dipanggil rule of law, iaitu peraturan-peraturan perundangan. Yang kedua ada perlembagaan persekutuan. Yang ketiga ada apa yang dipanggil constitutional conventions ataupun convention perlembagaan yang bukan sebenarnya undang-undang, tetapi oleh kerana kekuatan konvensyen tersebut sudah lama mempunyai konsistensi adat dan kuasa dan diakui, dan selepas itu pula ada apa yang dipanggil aturan-aturan Dewan Rakyat. Jadi apa yang Dewan jalankan mestilah sepadan dengan prinsip undang-undang. Dewan Rakyat mempunyai kuasa untuk menjalankan mesyuaratnya mengikut peraturan-peraturan yang Dewan sendiri telah pilih, dan ada satu peraturan iaitu Peraturan 14, dan saya minta izin untuk membaca peraturan tersebut. Urusan bagi tiap persidangan mesyuarat hendaklah mengikut aturan seperti di bawah ini, kecuali jika majlis mesyuarat menetapkan aturan lain. Jadi jika sekiranya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak ingin mengikut peraturan ini, beliau terpaksalah minta kebenaran Dewan Rakyat untuk mempunyai satu turutan di dalam persidangannya. Kalau ada kekebalan atau majoriti, beliau boleh minta Dewan untuk membuat keputusan. Kalau tidak, terpaksalah ikut 14. Masalah dengan aturan 14 adalah ianya spesifik, satu turutan yang spesifik, tak boleh lari daripada turutan. Itulah yang tertera di aturan 14. Jadi yang mula-mulanya yang harus berlaku ialah Tuan Yang di-Pertua akan masuk ke dalam Dewan Mesyuarat. Lepas itu akan dibaca doa. Lepas pembacaan doa, jika ada ahli-ahli baru akan mengambil sumpah. Ini nombor 3. Nombor 4 pula adalah titah daripada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Lepas habis titah Duli Yang Maha Mulia, ada perkara pemasyuran daripada Tuan Yang di-Pertua. Lepas tu ada rayuan-rayuan, pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan oleh menteri-menteri, permintaan untuk menangguh majlis kerana perkara kepentingan kepada orang ramai. Lepas tu pula ada penerangan daripada menteri-menteri, ucapan pujian, ucapan takziah, pemberi penerangan sendiri. Lepas tu ada membawa rang undang-undang kerajaan ke dalam mesyuarat. Lepas tu ada usul-usul berkenaan dengan aturan urusan mesyuarat, urusan-urusan lain dan sebagainya. Ada 18 turutan. Tak boleh lari. Jadi untuk menyatakan bahawa jika Duli Yang Maha Mulia berangkat ke Dewan Persidangan dan memberi titah,
Duli Yang Maha Mulia, maka ini bersamaan dengan mesyuarat di bawah aturan 14. Pada pendapat saya, dengan rendah hati saya kata, ini tidak ikutlah peraturan, dan juga Dewan Rakyat ini adalah tempat di mana rakyat jelata bersuara. Ini adalah kerana negara ini adalah negara demokrasi, rakyat jelata yang berkuasa melalui pilihan raya, dan pemimpin-pemimpin yang telah dipilih oleh rakyat akan membawa masalah-masalah dan membincang di hadapan Dewan Rakyat di antara satu sama lain, dibuat undang-undang dan undang-undang itu dijadikan akta. Jika sekiranya Perdana Menteri yang harus bertanggungjawab kepada Parlimen ingin tidak menjalankan mesyuarat, ini berartinya secara automatik suara rakyat tidak boleh didengar. Ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Yang kedua, apabila Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda bertitah, di dalam ucapan Duli Yang Maha Mulia akan ada satu rancangan kerajaan masa depan yang hendak dijalankan oleh kerajaan. Selepas titah tuanku akan ada perdebatan. Dalam bahasa Inggeris, the business of the house shall be transacted. Transacted artinya memberi pandangan, dengar pandangan-pandangan semua ahli-ahli berhormat, lepas tu keputusan diambil. Semasa ada pandemik, kerajaan telah membelanja duit. Kerajaan terpaksa datang di hadapan Dewan dan meminta kebenaran apa yang dikatakan endorsement untuk perbelanjaan tersebut. Kita harus ingat, Malaysia, populasi kita 34 juta. Nombor pengundi adalah 13 hingga 14 juta pengundi. Di negara ini kita ada lebih kurang 10.25 juta pekerja-pekerja yang sekarang berada dalam sengsara. Jadi kalau kita nak belanja duit untuk melegakan keadaan pekerja-pekerja, untuk melegakan keadaan ekonomi, kita perlu kelulusan Dewan Rakyat. Kalau kita tunda, Parlimen telah habis bersidang sesi dahulu pada 19 hari bulan Disember. Di bawah perlembagaan iaitu Perkara 55, Parlimen hanya boleh bercuti selama 6 bulan. Jadi tarik 6 bulan, hak dia pada 18 hari bulan Jun. Sekiranya mana-mana satu mesyuarat baru yang harus diadakan, kena memberi 28 hari notis di bawah peraturan 9. Jadi pada 18 hari bulan lepas titah tuanku dan tuanku berangkat balik, apa yang harus dilakukan ialah Speaker Parlimen mempunyai kuasa mutlak di bawah Dewan Rakyat. Beliau mesti menguasai persidangan, beliau mesti menjalankan segala usul-usul yang telah dihadapkan kepada Dewan Rakyat dan berjalan dengan mesyuarat. Kalau tidak, kerja mesyuarat, kerja Dewan Rakyat diberhentikan. Ini tidak padanlah dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sekian, terima kasih. Saya harap pihak tuan-tuan dan puan-puan dapat subscribe atau melanggan, suka atau like dan komen mengenai video ini. Terima kasih. Sekian.